Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di saat malam-malam terakhir kita masih lagi memenuhi ruangan solat yang seperti biasa. Kalau seperti biasa kita ada 3 saf setengah, malam ini pun kita masih mengekalkan 3 saf setengah. Alhamdulillah. Mana itu ketandaan kita istiqamah. Kita tak kira sampai tempat lain sampai 15 hari, kita dah separuh. Maka itu tandaan kita betul-betul mengamalkan istiqamah dalam memenuhi tuntutan dalam bulan Ramadan. InsyaAllah semoga amalan-amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, memandangkan saya letakkan terakhir sekali. Dan sekali saja. Maknanya nak cover orang lain 4 kali. Maknanya saya kena 4 kali lah. Kalau 20 minit, kali dengan 4, saya kena 80 minit malam ni. Panjang tu. Mungkin saya tinggal dengan mudir kot. Yang lain balik semua tak apalah. Boleh? 80 minit. Tak adalah mungkin. Kita ambil dalam 20-30 minit sajalah. Tajuk yang kita nak bincangkan, bahaskan pada malam ini, memandangkan tajuk-tajuk lain orang dah ambil semua dah. Tajuk-tajuk bagus dah digunakan oleh penceramah-penceramah lain. Yang tak bagus tinggal dengan saya. Walau bagaimanapun, saya cubalah supaya tuan-tuan tak lena tidur. Lena pun tak apa. Sekurang-kurangnya kita duduk dalam majlis ilmu. Majlis ilmu suatu majlis yang dihadiri oleh para malaikat. Dia mengembangkan sayap. Mengembangkan sayapnya. Dan bila dia balik, habis majlis nanti dia balik semula. Allah tanya, kamu pergi mana wahai malaikat? Aku pergi ke majlis ilmu, di mana majlis tersebut ada mengagungkan nama-Mu wahai Allah. Apa mereka nak? Mereka nak sekian, bagi pengampunan bagi mereka, bagi keredaan dengan mereka, catat nama mereka di syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga Allah mencatatkan atas mereka mencatatkan nama kita dan keluarga kita termasuk golongan yang mendapat syurga Allah insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan dimuliakan Allah. Setelah 28 hari, malam ke-28, besok 28, hari ni 27 hari kan. Maka kita telah menjalani ibadat puasa. Setelah genap mungkin 29 hari, mungkin 30 hari, kita akan meraihkan kemenangan. Setengah orang memanggil Idul Fitri, dikatakan kemenangan. Minal aidin wal faizin, kembali kepada kemenangan. Sebenarnya untuk meraihkan Idul Fitri ialah meraihkan kemenangan berpuasa, walaupun dua pendapat yang lain mengatakan boleh makan semula. Futur, al-futur ialah sarapan pagi. Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah. Idul Fitri kembali kepada fitrah, yakni kesucian. Apa dia fitrah? Kesucian kita semula jadi dah. Kita doa zikir pagi petang tu. Kalau sebelah petang, apa dia? Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin, hingga habisnya. Kita nak kembali kepada fitrah. Fitrah seperti mana yang diamal oleh Nabi besar kita dan Nabi Allah Ibrahim. Apa dia fitrah? Fitrah tadi 2 kalimah syahadah. Itu fitrah. Suci. Kita hidup akidah seperti mana Allah nyatakan keimanan la ilaha illallah, dan yang kedua Muhammadar Rasulullah. Itu fitrah, kesucian. Jadi tujuan kita berpuasa ini ialah nak kembali kepada kemenangan tadi. Kemenangan mengagungkan 2 kalimah syahadah tadi. Kita beriman pada Allah dan kita beramal dengan amalan-amalan seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya, dia di antara mukadimah kita lah. Dan seperti dibaca oleh para ustaz yang lain, dia sering baca bila bincang bab Ramadan, bab tujuan Ramadan, dia baca satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, surah 85. Maknanya penurunan surah mengenai
syariat Ramadan. Kita masih kena ingat, perayaan Ramadan ini disyariatkan tahun kedua hijrah. Bila berhijrah ke Madinah, tahun yang kedua, baru syariat Ramadan diturunkan. Dan syariat Aidilfitri diturunkan, raya. Mana sebelum itu orang Arab jahiliah, dia ada dua perayaan daripada Parsi kuno. Dia bila cukup hari raya, dia merayakan hari tersebut, dia berbagai-bagai cara lah. Cara-cara yang berseronok-seronok. Dengan tari-tari yang pelik-pelik lah. Tarian-tarian bogelnya, dengan minumnya. Maka bila berhijrah Madinah, Allah ganti, wahai Muhammad, aku ganti dua perayaan orang Arab dengan Aidul Fitri, Aidul Adha, dua tersebut. Maka kebetulan ketika turunnya Aidul Fitri ini, berlakunya perang Badar. Bila perang Badar, 17 Ramadan, tentera Islam pergi perang Badar, maka kemenangan pihak Islam itu keluarnya minal aidin wal faizin, kembali kepada kemenangan. Itu kata kemenangan tadi. Tapi kita sunnahnya bukan ucap minal aidin wal faizin, kita taqabbalallahu minna wa minkum dah. Pasal bila kita beramal seperti mana syariat dan surah Al-Baqarah, iaitu syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas, hingga akhir ayat. Akhir ayat tersebut, saya baca akhir nak ringkas masa. Apa dia? Nak ringkas masa dia. Nanti panjang pun, nanti kena 40 minit, tuan-tuan marah pula kan. Dahaga lah, lapar nasi lemak lah. Kita cuba ringkas. Ringkas pun tak boleh, nak ringkas juga takut tak faham. Kena slow juga. Maka penutup ayat tadi, apa dia? Syariat dia, tujuan dia ialah walitukmilul iddah, cukup bilangan 30 hari. Yang kedua, walitukabbirullah ala ma hadakum, maka menganggungkan Allah seperti yang kamu diberi hidayah. Dan yang ketiga, wala'allakum tashkurun, semua kamu bersyukur. 3 arahan Allah. Jadi bila 3 arahan Allah, yang 30 hari tadi cukup semua, ataupun 29 hari, kita boleh merayalah Idul Fitri, meraihkan cukup 30 hari kita puasa ataupun 29 hari. Yang kedua, walitukabbirullah, mengagungkan Allah. Bagaimana mengagung? Mengagungkan Allah dalam konteks tafsir Quran ialah kita betul-betul mengesahkan Allah dalam ibadat kita. Ibadat banyak. Ibadat qalbi, apa dia? Niat. Qalbi tu dalam hati. I'tikaf pun niat juga, niat i'tikaf di masjid, qalbi. Yang kedua, ibadah qauli, lafaz. Kita lafaz subhanallah dah. Kita berselawat, apa-apa zikir, itulah dipanggil ibadat qalbi. Yang ketiga, ibadat badani. Badan kita bergerak, solat, turun naik, pergi tawaf di Kaabah. Setiap ibadah sama ada qalbi, qauli ataupun badani, semua sekali mesti apa dia? Mesti walutakabbirullah, mesti mengagungkan Allah, mengesahkan Allah. Kalau kita di antara tadi, kita bukan untuk mengagungkan Allah, Allah tak akan terima segala ibadat kita. Maka ibadat puasa kita pun tidak boleh elak daripada mesti walutakabbirullah. Yang ketiga, wala'allakum tashkurun. Semoga kita bersyukur dengan menjadi ibadat Ramadan ini. Maka barulah masuk kepada hari raya. Maka dah cukup syarat yang Allah perintahkan dalam ayat Al-Quran. Rayalah kita penuh memenuhi tuntutan ini. Itulah hadis-hadis Ramadan orang baca. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, apa dia? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau kamu berpuasa dengan penuh keimanan, penuh pengharapan, penuh keikhlasan kerana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dzambih, aku ampunkan segala dosa yang lama-lama kamu. Masya-Allah. Tengok pemurahnya Allah. Raya saja kita, maka kita dapat pengampunan penuh seperti mana fitrah, seperti mana kelahiran bayi. Maka sayangilah pencucian dosa yang Allah dengan murah hati. Kesan Ramadan kita yang cukup segala arahan Allah, Allah bagi bayi tidak ada dosa. Walau bagaimanapun, baru nak tajuk ni. Walau bagaimanapun, sejauh mana kita boleh jaga
Nah, kita boleh jaga, kita meraihkan kemenangan ibadat kita ini untuk seterusnya sehingga Allah menjemput kita pergi menemuinya. Pasal pengiraan kebaikan kita dikira pada penghujung hayat kita. Bagus tahun ni, lepas raya ini kita mula leka balik, maka dipotong balik. Tak ada istiqamah. Maka dahaga dah hari ni. Pasal biasanya kena tertarik dulu. Lepas kita solat witir, saya kena 2-3 gelas. Tapi tak ada orang tak angkat ni, kita minum airnya. Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi, bagaimana istiqamah? Ini problem. Jadi, patut Nabi ajar kita taqabbalallahu minna wa minkum. Pasal wahai Allah, terima amalan-amalan kami. Semoga Allah terima amalan kami dan amalan antum semua. Itu naknya. Semoga Allah terima. Tadi Allah janji dah. Maka kita kena minta. Masih lagi berharap. Kenapa masih berharap? Pasal sekarang tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dalam tempoh Ramadan kena ingat syaitan diikat. Apa syaitan? Siapa syaitan ni? Syaitan dalam Quran cerita musuh yang nyata. Dan salah satu tujuan Al-Quran ialah Al-Quran nak memperkenalkan syaitan kepada kita. Alaunya ruginya orang yang hanya Quran, dia hanya baca saja, dia tak kenal. Musuh yang Allah nak memperkenalkan syaitan kepada pembaca Al-Quran. Bila dia kenal syaitan, dia kenal musuh dia. Bila dia kenal musuh, dia tahu apa taktik musuh dia nak serang. Sebab tu Nabi berdoa, taqabbalallahu tadi, takut dikhawatiri. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Wa imma yanzaghannaka, sekiranya datang kepada kamu bisikan-bisikan minasyaitani nazghun, kepada hasutan-hasutan syaitan. Apa nak buat? Dah kenal ni. Fasta'iz billah. Berlindunglah dengan Allah daripada syaitan-syaitan tersebut. Siapa syaitan? Syaitan ini makhluk dua aja. Jin dan malaikat dan manusia 3. Malaikat tak apa, dia mukallaf. Mana yang tak mukallaf? Mana yang mukallafnya cuma manusia dan jin. Syaitan ini sifat. Syaitan, jin, dia banyak jenis. Salah satu dia iblis. Macam orang manusia lah. Ada orang Jawanya, ada orang Kelantannya, ada orang Banjar. Banyak. Begitu dengan jin. Banyak bangsa dia. Dan salah satu bangsa yang Allah perkenal dia ialah iblis. Tak kira lah macam-macam mana pun. Syaitan ialah sifat bagi kejahatan iblis tadi. Kalau syaitan duduk dengan manusia, dipanggil syaitan manusia. Kalau sifat syaitan tadi duduk dengan jin, dipanggil syaitan jin. Syaitan adalah nama sifat bagi kejahatan. Jadi jin, ada jin baik, ada jin jahat. Jadi Allah kenakan syaitan, makhluk yang paling jahat. Jadi Nabi pun minta, Allah ajar wahai Nabi, sekiranya ada hasutan untuk kamu daripada syaitan, hasutan sebut, maka berlindunglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya syaitan akan lemah tenaga. Zahir dan batin dia lemah. Tak mampu nak pujuk kita lagi. Tapi kita tak takut. Kenapa kita takut dengan syaitan? Tak pernah jumpa dia, tak kenal dia. Habis orang takut dengan hantu, pergi di kubur, ketawa bunyi atas pokok. Apa tu? Itu hantu. Hantu siapa hantu? Hantu pun samalah daripada keturunan jin juga. Daripada mana dia ni? Hantu yang kita takut tu, yang bunyi suara, yang kacau kita, yang menjelma. Kita nak pergi surau, kalau surau tu sebelah kubur, tak pergi dah tengah malam. Kalau surau tu ada pokok besar, tak pergi pasal hantu atas pokok. Ada hantu kom-kom, ada hantu raya, ada hantu langsui, berbagai-bagai. Itu penjenamaan orang Melayu. Buatlah. Tapi dia daripada jin tadi. Jin, siapa hantu ni? Jin yang cacat. Jin yang OKU. Mana-mana jin yang cuba nak naik ke langit, nak mendengar perbualan-perbualan malaikat. Sejak zaman Nabi kita, Allah telah panah dengan obor-obor. Pasal kelain Nabi kita, maka bila terkena jin tadi, jin akan jatuh ke bumi, jin akan berupa jin yang cacat. Tugas dia mengusik manusia saja. Ini manusia takut. Takut dengan manusia. Kalau pukul 3 sanggup dia balik ke lain, takut nak lalu ke kubur tersebut. Sedangkan syaitan daripada jin yang jahat tadi ialah yang Allah cerita dalam Quran tadi. Okey. Sepatutnya kita takut yang tadi pasal dia ganggu akidah kita. Dalam Al-Quran, syaitan yang Allah cerita ialah syaitan yang boleh mempengaruhi akidah kita, amalan kita. Daripada mana syaitan ni? Kita baca ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman, sesiapa yang tak nak ambil pengajaran daripada Tuhan Rahman. Yakni sesiapa yang tak nak belajar tadabbur Al-Quran. Pasal kena belajar tadabbur baru dia boleh ambil pengajaran-pengajaran. Jadi kesimpulannya, sesiapa yang tak faham Quran, pasal baru dia boleh ambil pengajaran. Kalau faham baru boleh pengajaran. Maka kesan dia Allah kata, nuqayyid lahu syaitana, aku akan letak syaitan pada dia. Allah kata, nuqayyid lahu syaitana kepada orang yang tak nak mengambil pengajaran daripada kitab Ar-Rahman. Nampak tak? Orang yang tak mengaji, memahami Al-Quran, maka Allah akan hukum dia letak syaitan. Fahuwalahu qarin. Syaitan itu digelar teman setia dia. Maka syaitan menjadi teman setia kita. Allah kata musuh yang nyata. Tapi kita anggap teman setia. Kita bawa ke mana-mana. Hulu, kilik, timur, barat, utara, selatan. Kita dah bawa teman setia kita. Bahkan isteri kita pun kita lagi mesra Qarin tadi daripada isteri kita. Pasal kita akan dengar apa-apa kata-kata nasihat Qarin tadi. Pasal dia teman mesra. Apa tugas dia? Tugas Qarin. Falau Qarin wa innahum liyasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Syaitan itu menghalang kita daripada buat kebaikan. Dia halang kita. Nak buat baik, dia halang. Dan yang takutnya kita buat jahat nampak baik. Ini problem. Kita buat amalan karut-marut, tak apa, ini benda baik, apa salahnya? Kita faham konsep itu. Sedangkan tak ada dalil bukti pasal bisikan syaitan tadi. Maka kesan daripada syaitan yang membisikkan kita supaya jangan buat baik, dan kalau kita buat jahat pun nampak sebagai petunjuk, maka itulah syaitan yang patut kita geruni sebenarnya, pasal dengan dia itulah kita terpedaya, kita ikut-ikut, maka segala amalan kita ikut, pengalaman dia nak kita tak apa, nak pergi bertaubat sempat lagi, nak mengaji sempat lagi, panjang umur lagi. Kita memanjangkan angan-angan kita dan berbagai-bagai bentuk talbis iblis yang dibisikkan oleh syaitan teman setia kita tadi. Teman setia kita tadi. Tuan-tuan tengoklah surah Az-Zukhruf ada cerita bab tu. Surah Az-Zukhruf ayat 36, 37, 38, 39 menceritakan bab ini. Surah Az-Zukhruf surah yang ke berapa? Ke-40. Lepas silap Az-Zukhruf surah 43. Surah 43 ada cerita balik tengok karang. Balik nak tengok tak sempat kan? Balik tengok karang 36 37. Lepas tu tajuk saya malam ini dua keadaan. Tujuan saya bila kita nak meraihkan Idul Fitri, maka kita akan istiqamah berlanjutan sehingga kita mati, pasal kita akan nak pergi syurga. Nak pergi syurga tadi, maka kita untuk kita istiqamah ada dua teman, dua qarin yang mempengaruhi kita. Kita pilih nak yang mana. Nak pergi syurga ke nak pergi neraka kita ni. Jadi kalau nak pergi neraka, kita sengaja pilih jalan ke neraka, maka kita jangan mengaji, maka syaitan kawan kita, syaitan akan membisik pada kita benda-benda yang jahat tadi. Nak pergi syurga, mengaji. Bila mengaji apa jadi? Bab mengaji ni mungkin saya cari masa lain. Bab kita mengaji ni, innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang mengesahkan Allah, orang yang mengucap Tuhanku ialah Allah, yang ni dapat daripada kitab-kitab Al-Quran, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun menjadi teman setia kita. Syaitan akan lari. Tak mengaji Quran, tak faham Quran, syaitan akan mari, malaikat akan lari. Itu je. Itu basic dia. Tapi tak nampak cerita mana ni, syaitan dulu. Pasal majoriti manusia akan dihumbankan ke dalam neraka Jahannam. 1 nisbah 1000 dalam hadis kursi. Hanya 1 syurga, 999 adalah ahli neraka Jahannam. Semoga Allah pilih kita, kalau kita termasuk yang 1 tadi. Betapa? Pasal apa? Pasal syaitan ini amat-amat licik sekali lah. Maka bila syaitan tadi telah menipu kita dengan berbagai-bagai cara, dalam surah yang lain Allah ceritakan bila tak mengaji tadi, tak faham Quran tadi, maka waqayyadna lahum qurana, maka dah lama sangat tak mengaji ini,
jamak bagi corona. Banyak berbagai-bagai syaitan kita ni. Tugas syaitan halang kita berbuat baik tadi. Fazayyanu lahum ma baini aidihim wa ma khalfahum. Dia akan menghiasi kita depan belakang. Menghiasi kita surah Fussilat. Dia akan menghiasi kita. Maka itulah takdir yang Allah nak hukum kita. Takdir. Jadi direngkahkan cerita. Bila itu merupakan takdir, hasil bisikan syaitan, kita ikut cara-cara dia. Wahaqqalhul qaul. Man, itulah ketetapan yang Allah telah tetapkan untuk menghumban umat dia yang hamba tak mengaji Quran untuk ke dalam la'anna jahannam, untuk duduk dalam neraka jahannam. Neraka jahannam. Maka habis cerita. Habis cerita dah kenal dah. Syaitan, malaikat. Nak syurga, berkawan dengan malaikat. Dengan cara mengaji Quran. Nak masuk neraka, berkawan dengan syaitan. Cara dia, jangan mengaji Quran. Itu je. Maka bila orang tak mengaji Quran, saya malam ni cuma sentuh bab berkawan dengan syaitan. Bab majoriti. Pasal ini kita risau. Kita nak lepas Idul Fitri, kita istiqamah. Kita istiqamah dengan seperti mana kita mengaji sekarang, seperti solat sekarang. Pasal apa? Pasal syaitan akan attack benda ni. Syaitan dilepas dah. Bila lepas, dia mula menjalankan aktiviti-aktiviti, menyesatkan kita balik, mereka kita balik. Maka, bila golongan yang dipengaruhi oleh syaitan tadi mati dengan cara mengejut. Biasanya, golongan terpedaya dengan syaitan, golongan yang tak mengaji, akan mati secara mengejut. Apa dia mati secara mengejut? Mati secara mengejut ni bukan mati tiba-tiba berjalan-berjalan, jatuh. Kena jantung bukan. Mati mengejut ialah mati orang yang tidak sempat membuat persiapan untuk pergi ke alam akhirat. Tidak bertaubat, tidak meninggalkan kejahatan-kejahatan lama. Mungkin 3 tahun sakit, mungkin 4 tahun sakit, mungkin 1 hari sakit. Itu maksud mati mengejut. Mati yang tidak membuat persiapan untuk pergi ke hari akhirat, maka matilah dia. Mati dia, tak sempat bertaubat. Kalau buat kesyirikan, duduk dalam kesyirikan. Bila dia mati saja, tengok ni. Mati saja dia. Maka marah. Bila mati baru dia tahu siapa kawan, siapa musuh. Wa qala allazina kafaru. Dia kata ni, maka berkatalah orang-orang yang ingkar masa dulu, dunia dulu. Orang tak mengaji Quran masa dunia dulu. Dia kata apa? Rabbana arinal lazaini. Rabbana arinal lazaini. Wahai Allah, tunjuklah kepada kami siapa dia. Wa qala allazina kafar rabbana innal lazaini rabbana tak ingat dah ayat. Masyaallah. Surah Fussilat rasanya. Wa qala allazina kafaru rabbana arinal lazaini ni adalla. Wa qala apa? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ. Wahai Tuhanku, tunjuk dengan aku. Mana dia yang tipu aku di dunia dulu? Mana yang tak nak suruh aku pergi, aku nak pergi semayang pun dia halang aku nak bertaubat pun tangguh-tangguh. Siap mana dia? Di kalangan syaitan. Aku apa? Aku nak pijak dia. Aku nak henjek dia. Aku nak, orang Kelantan panggil, aku nak jerit dia supaya duduk bawah sekali. Pasal dia tipu aku. Pasal aku masuk neraka ni. Ini Allah nukilkan perbualan selepas kematian kita. Supaya kita minta dengan Allah, tunjukkan siapa yang tipu kita dunia ini. Maka ketika itu dalam ayat-ayat yang lain. Dalam ayat, berapa minit dah? Boleh 10 minit lagi? Saya nak baca surah Ibrahim ya. Pasal kisah, sama kisah ni. Tapi sebelum saya baca kisah yang lain, kisah Az-Zukhruf tadi. Takut amat bila kita tengok Quran, diulang-ulang benda sama. Ulang-ulang, syaitan Allah akan perkenalkan dengan kita balik. Itu dia punya syaitan ini. Kita tengok sama dengan tadi ya. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ بِمُشْتَرِكُونَ. Maka bila dia berdoa tadi, dia berdoa, wahai Allah, tunjuk dengan aku sama ada syaitan jin ke, syaitan manusia ke, aku nak pukul dia, nak pijak, nak tendang dia. Biar dia rasa ditipu aku dulu. Maka Allah pun kumpulkan, jumpakan dia
di alam akhirat ni, di alam gaib. Dia jumpa dia dia bercakap dengan itulah. Dia bercakap dengan si syaitan dia tadi. Dia bercakap dengan syaitan tadi. Maka syaitan dia kata menyesalnya dia lah. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka ba'dul musyriqaini fa bi'sal qarin. Kalau aku tahu begini, dia mula bincang dulu. Syaitan kata, "Kenapa kamu wahai syaitan, kenapa kamu tipu aku?" Syaitan kata, "Siapa yang tipu kamu?" Dia kata, saya cari surah Ibrahim kisah kita terabur satu ya. Surah Ibrahim ayat 22. Kalau tuan-tuan ada tengok pasal kita bercakap macam ini, selagi kita tak tengok Quran, kita dengar si kata-kata Allah. Cakap dengan manusia, semua orang boleh cakap. Tapi, keberkesanan ni tak sama dengan Allah yang bagi tahu sendiri dengan titahan dia. Ayat 22, surah Ibrahim. Tengok, dah jumpa, Allah jumpa kat dia. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, dan berkata syaitan ketika telah selesaikan semua perkara. Dalam Al-Quran dia tidak ada yang mana dahulu, yang mana kemudian. Kita nak ambil setiap ayat dia, yang mana dahulu ke, kemudian ke, tak kisah. Janji kita boleh ambil ibrah dengan dia. Maka telah berkatalah syaitan ketika telah selesai isap, bicara di mahkamah, selesaikan semua sekali. Dia kata apa pasal manusia tadi? Nak tendang dia. Manusia marah sangat dengan dia kerana tipu dia. Dia kata apa? Innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Sesungguhnya wahai kawan. Kawan lah. Sesungguhnya wahai kawan. Sebenarnya Allah wa'adakum wa'adal haqq. Allah telah janji, dah benar Allah janji. Daripada mana Allah janji? Dalam Al-Quran lah. Dia cakap itulah. Banyak Allah janji dah. Setiap nasihat Allah, setiap ancaman Allah, setiap pujukan Allah, al-haqq, kebenaran. Tapi asal kamu tak baca Quran, tak faham Quran, sebab kamu tak dengar kata-kata Allah. Itu maksudnya. Maka innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Sesungguhnya kawan, Allah memang menjanji kamu janji yang benar. Tengok ni. Tapi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum minas sultani illa an da'awtakum. Sebenarnya aku ini tipu kamu. Aku hanya membisik pada kamu saja. Kenapa kamu dengar kata-kataku? Allah tulis dalam kitab dia. Buat sekian-sekian, hukum sekian-sekian. Aku pergi kata, buat tak apa. Tengok, Nabi Adam kita pun tertipu, lupa dengan, wahai Adam, jangan kamu dekati pokok. Pergi syaitan. Adam, tak apa, dekatilah pokok. Demi Allah, kalau kamu dekati pokok, kamu kekal dalam syurga. Tengok. Isu yang sama. Allah kata jangan. Iblis kata buat. Sama. Ini bersama. Dia mengaku ni. Wa'atukum fa'akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tak ada kuasa sebenarnya. Aku berbisik saja kuasaku. Aku pujuk, aku bagi tahu kamu saja. Tetapi illa an da'autukum fastajabtum. Aku menyuruh kamu, lalu kamu suka dengan seruan aku. Kamu yang nak aku. Kamu yang suka-suka rela dengan aku. Aku tak nak pun, aku pujuk. Aku bagi ajaknya tu je. Kenapa kamu nak ikut aku? Fastajabtum li. Kamu yang nak bagiku. Maka dah tahu dah kesalahan kamu. Allah tulis. Allah cakap ikut dia. Tapi aku bisik kamu dengan aku. Aku tak nampak pun kamu percaya. Al-Quran jelas kamu nampak baca pun kamu tak percaya. Apa ini manusia? Marah syaitan dengan dia balik. Mula-mula dia marah ke syaitan. Pergi jumpa syaitan. Syaitan marah dia balik. Terkena balik. Tak ada apa dia lah. Maka dia berfrahlah manusia tadi. Maka syaitan kata, Fala talumuni. Maka janganlah kamu kutuk aku. Maka janganlah kamu nak pijak aku lagi. Kamu yang salah. Maka, Fala talumuni. Janganlah kamu cerca aku lagi. Walaumu anfusakum. Kutuk diri kamu sendiri. Siapa suruh ikut aku? Nampak tak? Allah nak buktinya, kesalahan kita ialah kesalahan kita diri sendiri kerana kita berkawan dengan syaitan. Allah nak ubah kita ke dalam neraka Jahannam. Maka ke situ. Maka ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Maka aku tak boleh tolong. Sekarang ni kita dua-dua senasib. Aku dalam neraka,
kamu dalam neraka. Kamu tak boleh tolong aku tak boleh kamu. Kekal neraka selama-lamanya. Maka menangis, menjeritlah manusia tadi. Tak ada ruang langsung nak keluar. Cuba bayangkan, kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam, dipukul, dibakar. Pasal terpengaruh dengan syaitan tadi. Dalam ayat yang lain pula, sambungan kisah ni, maka dia pun tak buat apa dah. Tetap nak keluar neraka jahanam juga. Ikhtiar. Orang dia tahu, maka dia pun ajak ketua-ketua dia ke kawan-kawan dia, berdoa kepada malaikat. Seksa sangat ni. Wahai malaikat, tolong berdoa dengan Allah lah. Boleh tak boleh? Bagi kami rehat satu hari dah, dia kata. Penat sangat kami dihukum ni. Penat sangat kami setiap hari, setiap saat. Malam, siang. Di sana tak ada malam siang lah. Dihukum, tak berhenti dihukum. Maka kalau boleh, tolonglah kami sikit. Bagilah keringanan kami supaya kami boleh berehat, boleh seminit pun tak apa dah. Nampak tak? Bila dia berputus asa nak bantai syaitan tak mampu, maka dia fikir bagaimana cara nak keluar dari neraka jahanam ini. Maka dia berpakat dengan ketua-ketua dia, ustaz-ustaz dia yang ikut syaitan tadi. Ustaz ajar hadis palsu ke, ustaz ajar tafsir palsu ke, menyebabkan dia ajak ustaz tadi sama-sama senasib. Syekh lah, kita minta doa dengan mereka lah. Kalau ada ruang. Kalau ada ruang boleh bebas kita ni. Maka dia pun berdoa malaikat pula. Cakap malaikat pula. Dia kata apa? Ini ayat terakhir ni. Wa qala allazina finnar, maka berkatalah ahli neraka tadi. Ahli neraka yang dah frah. Tak ada ruang nak keluar tadi. Dia berkata kepada siapa? Li khazanati jahannam, kepada penjaga neraka jahanam. Dia kata apa? Siapa dia penjaga neraka jahanam? Malik Zabaniyah lah, garang, tak pernah senyum. Malah majang dia ni. Dia kata apa? Wahai malaikat, ud'u rabbakum. Tolong berdoalah dengan Tuhan kamu. Tolong berdoa, kami seksa sangat ni. Dah berjuta-juta tahun dah kena pukul, kena bakar. Berjuta tahun, tak ada keluar ke. Bagilah rehat boleh, seminit dua. Kami nak ingat. Bukan itulah bahasa saya lah. Dia macam tu Quran cakapnya. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yauman. Yukhaffif maknanya supaya kami meringankan kami boleh sehari. Ada tafsir mengatakan sejam. Itu dia minta. Wahai malaikat, kami menanggung derita sangat ini. Boleh tak kamu tolong berdoa, minta dengan Tuhan supaya bagilah keringanan kami boleh sejam ataupun sehari. Tengok. Maka apa kata malaikat? Ada tafsir mengatakan 1000 tahun later. 1000 tahun lepas tu baru malaikat jawab. Tengok. Masya Allah. Neraka sana, alam sana bukan macam dunia ni. Sejam 2 jam. 1000 tahun, 2000 tahun, 70,000 tahun. Alam hukum. Maka ada pendapat mengatakan 1000 tahun, maka malaikat respon. Apa tanya malaikat? Malaikat apa? Apa dia? Qalu awalam takut ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Lepas 1000 tahun, malaikat tanya dia balik. Wahai yang tanya aku 1000 tahun lepas. Atas dunia dahulu, sebelum aku berdoa dengan Allah, aku tanya kamu satu soalan lah. Apa dia? Ada ke tak ada? Alam takut ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Ada tak ada rasul-rasul aku ataupun penerus rasul, penerus Nabi ataupun orang mengajar ayat Al-Quran, baca ayat-ayat aku kepada kamu tentang adanya hari pertemuan, ada dalil bukti sebagaimana pertemuan hari ini. Itu yang tanya je. Dalam bahasa yang mudahnya, ada ke tak ada orang mengajar memahami Al-Quran? Wahai yang minta doa ni. Itu tanya dia. Ada tak ada orang mengaji Quran? Bukan mengaji baca tajwid, mengaji memahami, pasal nak fikir tu. Nak memikirkan arahan Allah, nak faham apa arahan Allah sebenarnya. Itu yang kita nak orang mengaji tadabbur ini. Maka bila jawab itu, dia nak tipu. Qalu bala, ada. Memang ada, tapi kami yang tak nak belajar. Itulah. Saya tadabbur petang tadi, Allah sindir Nabi. Wahai Muhammad, kamu kena bayaran tak? Yang menyebabkan orang lain tak nak mengaji Quran ni. Tengok. Allah khawatir. Orang tak nak mengaji kerana rasa terbeban dengan kena bayar duit. Rasa susah nak bayar duit kerana nak mengaji Quran.
Nabi kata tak ada. Kami tak kena bayaran pun. Datang mengaji je. Mana-mana masjid yang mengajar tadabbur, masuk je. Pasti kamu faham. Pasti kamu. Wa qalu surah Al-Mulk tu. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna ashabis sa'id. Kalaulah atas dunia dahulu aku mendengar orang baca Al-Quran, aku faham Quran, aku memikirkan tentang ayat Al-Quran, nescaya aku tak dibakar dengan api neraka yang sangat-sangat panas ini. Nak cerita yang tuan-tuan puan-puan yang mulia, tak? Sabit seseorang masuk neraka Jahannam ialah kerana dia tak berdamping dengan Al-Quran, tak faham Quran, tak mendengar Quran, tak beramal dengan Al-Quran. Pasal jauh sangat dengan Al-Quran. Itu punca dia. Tengok malaikat tanya ni. Qalu awalam takut ta'tikum rusulukum bil bayyinat? Tak ada ke orang nak beritahu kamu tentang ayat-ayat kami, membawa keterangan-keterangan, memberi khabar-khabar, memberi peringatan-peringatan, memberi ancaman-ancaman, memberi khabar gembira adanya pertemuan hari ini yang menyebabkan dihukum macam ini? Ada, tapi kami dah lalai ke. Kalau kamu mengaku macam itu, kamu saja menempati tiket ke neraka Jahannam. Maka kalau mereka berkata, fad'u. Berdoa sendirilah, ikut mu lah. Dari bahasa Kelantan, ikut sukamu lah. Muna berdoa. Fad'u. Berdoalah Allah sendiri. Maka Allah nak bagi tahu kita, dipanggil ayat idkhal ilahi. Pencerahan Tuhan supaya kita membaca Quran ni nak tahu apa ending dia. Apa ending dia hari akhirat? Boleh tak boleh diringankan seksa walaupun saat? Boleh tak boleh? Tengok Allah jawab. Idkhal ilai, Allah mencelah. Allah kata apa? Wa ma du'aul kafirina. Di sana setiap doa orang yang engkar masa atas dunia dahulu, Allah kata apa? Illa fi dhalal. Sentiasa tidak ada apa-apa kecuali dalam kesesatan nyata, tidak akan di-approve walaupun sesaat untuk dia rehat daripada dipukul oleh malaikat-malaikat aku yang tukang pukulnya saja. Masya Allah. Semoga Allah jauhi kita daripada diseksa yang sebegini rupa, sebelum terlanjur kita dihukum sebegini rupa, sebelum Allah tanya kita di saat kematian kita di alam barzakh, di padang mahsyar, di neraka Jahannam. Ini soalan dia. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum ayat tu ada ke tak? Tak ada. Tak boleh apa. Maka sabit kita kena buat sesuatu di mana sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena kembali kepada fitrah Ramadan tadi. Dikhawatiri syaitan berjaya tipu kita. Maka lepas Ramadan, pergi cari mana-mana. Tak kisah. Guru ke ustaz ke. Yang ada kelas tadabbur Al-Quran. Belajar memahami Al-Quran. Daripada surah Al-Fatihah hingga An-Nas. Kita dengar semua kata-kata Allah dalam 1000 lebih perkataan. InsyaAllah bila dengar semua, InsyaAllah Allah akan bagi petunjuk kepada kita. Itulah, maka cukup setakat itu. Saya tak cerita lagi berkenaan dengan malaikat. Kalau ada masa, cerita lagi. Tadi, bab syaitan. Bab musuh. Kita nak baca pula sekali lagi. Bab malaikat, bagaimana nak berkawan dengan malaikat pula. Pasal Allah uji kita dua ni ya. Allah nak uji kita syurga ke neraka dengan bagi makhluk gaib dengan kita. Satu malaikat, satu syaitan. Kita pilih yang mana. Nak berkawan dengan malaikat ke? Nak berkawan dengan syaitan? Berkawan dengan malaikat? Belum baca lagi. InsyaAllah, kalau panjang umur, kita tengok pula dalil-dalil bukti bagaimana bila kita buat satu, malaikat akan menjadi teman setia kita. Nak mati pun, malaikat akan datang dengan kita. Allah takhafu, wahai kawan. Allah takhafu, wala tahzanu, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jangan takut kawan. Syurga dah sedia untuk kamu. Kamu pada mahsyar aku jaga kamu. Alam barzakh aku jaga kamu. Syurga aku jaga kamu. Dan wala tahzanu, jangan duka cita kawan. Kamu nak tinggal rumah kamu yang besar, kamu nak tinggal anak isteri kamu yang ramai. Isteri sikit, anak yang ramai lah. Yang kamu duka cita nak tinggal. Pasal apa? Pasal di syurga jauh lebih indah, lebih bahagia daripada apa yang kamu duka cita yang sayang dengan dunia ini. Pasal apa? Wa abshiru bil jannatil lati. Bagi tahu khabar gembira dia, Allah telah sediakan syurga untuk orang yang rapat dengan malaikat tadi. Wallahu taala alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah.
Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa taj'alal Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi